1 bulan 8 57. Perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan. Bangkit semua demi negara, selamanya kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka. Jangan lemah, bangunlah, buat baru semula. Percayalah, hari ini kita punya. Ini kita punya. Yap, ini kita punya Malaysia. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Inilah Malaysia hari Pagi. ini. Hidupkan pagi anda bersama dengan kami pada hari Isnin 6 September ini. Dan pastinya lagu tadi kita punya Malaysia 6 September, kira-kira dah lagi 10 hari. 10 hari, betul. 16 September, pastinya itulah hari Malaysia yang kita akan raikan nanti minggu depan je kan? Betul. Dan dia ibarat macam satu kerajaan yang berterusan lah. Daripada Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan, kemudian Hari Malaysia. Dan semangat ini yang kami akan semarakkan dari hari ke hari sehinggalah ke 16 September ini bagi meraikan kita semua dalam tempoh yang sangat mencabar ini. Dan kita tak ada yang lain yang boleh kita usahakan, iaitu perpaduan untuk kita sama-sama keluar daripada permasalahan. Teruskan kibarkan jalur gemilang untuk bulan kebangsaan ini sehingga September ni kan. Kalau boleh setiap hari lah sampai akhir tahun pun tak apa. Inilah dia untuk memperlihatkan bagaimana kita cinta, rasa cinta kita kepada negara sepada bulan kebangsaan ni. Faria suka emas tak? Ha? Suka emas tak? Suka? Tapi kita suka tengok orang masak. Okey, sebab kita dah ada 3 pingat emas di dalam persaingan Paralimpik yang telah pun melabuhkan tirainya. 2 pingat perak melebihi sasaran. Dan itu akan menjadi fokus kita untuk kita raikan insan-insan luar biasa ini. Sangat istimewa lah mereka ni kan. Dah, ini pastinya mengejutkan juga kan. Kita tahu macam mana sebelum ini atlet Paralimpik kita ni dia diam-diam berisi. Betul. Ini tapi apa pun menggembirakan sebab satunya dah dapat target kita 3 emas. Kalau tahun yang hari tu Rio 2016 3 emas, 1 gangsa. Gangsa betul. Tahun ni 3 emas 2 perak diucapkan tahniah kepada atlet Paralimpik kita. Ya, dan kali ini juga sangat berbeza sebab ada 3 emas daripada 3 bidang yang berbeza. Kalau di Rio hanya olahraga saja kayaknya dengan kepelbagaian sukannya. Dan kita nak kongsikan jugalah pengalaman. Saya sempat berbual dengan salah seorangnya. Siapa? Bonnie tu. Bonnie. Saya sempat temu bual jugalah masa dia pulang ni. Dan dia kata, bang, tak boleh interview lama-lama sangat. Bang, saya rasa macam, kenapa ni takkan baru menang emas macam ni kan? Rupanya nak tidur awal. Dia jenis tidur awal. Oh, pastinya. Yelah, betul-betul. Betul. Kadang-kadang mereka mempunyai keistimewaan tersendiri. Keistimewaan yang kita harus faham sebenarnya atlet Paralimpik ni. Jadi itulah dia yang kita sebahagian lah kan. Masing-masing pastinya ada keistimewaan masing-masing. Betul. Dan jadi itu yang buat mereka unik dan hebat kan. Betul. Kita ada Bonnie, kita ada Abdul Latif Romli dan juga pemain Chia Lit Hao. Tahniah diucapkan. 3 Okey. emas. Itu akan kami bawakan juga, tapi satu perkongsian yang menarik juga pada hari ini bersempena dengan bulan kebangsaan ini. Okey. Apa iklan yang awak paling suka? Iklan? Iklan bulan kebangsaan bulan ke apa? Kebangsaan lah. Saya tak tahu. Banyak sebenarnya. Tapi yang betul-betul pastinya kalau kita menyentuh hati pasal Petronas. Sebab dia pasti akan meninggalkan jentik hati yang walaupun sikit dia jentik tapi lama. Ini yang akan kita bincang. Nampak tak daripada dulu ke sekarang ni? Dah besar masing-masing. Comel molek dah semua. Ini kisah cinta. Kisah cinta bagaimana kanak-kanak sendiri memahami erti pelbagai bangsa dekat Malaysia ni kan. Itu nanti kita bawakan perkongsiannya salah seorang daripada kita akan temu bual. Betul. Dan awak perasan tak sebab semalam kan hari Minggu. Okey. Ada ramai orang keluar. Betul lah. Aktiviti riadah, rekreasi. Awak dah bawa ke? Awak dah bawa keluarga awak? Tak ada, saya belum lagi. Belum lagi Sebab kita bersabar dulu lah. Adalah permintaan tu tapi kita tenangkan dulu dan ramai dah macam ibarat menyerang kan. Semalam saya sempat lah. Saya sempat Awak ke mana? Saya bawa anak saya buat pertama kalinya dia keluar daripada rumah berjogging. Saya ambil kesempatan pagi lah kan sebab saya rasa mungkin pagi-pagi tu orang dekat mana ni belum
bangun lagi. Memang betul dia dengan penuh kesyukuran dia macam pergi kat tempat pintu rekreasi tu macam I'm so blessed. Dia macam tu. Dan kita tahu seluruh kawasan juga negeri ini di Melaka, Pekalan Balak nampaknya dah ramai ada orang beriadah kan, piknik dan sebagainya ni. Tapi dan itulah. ini juga di Port Dickson memang ramailah. Maksudnya memang dibenarkan, diberi kebenaran juga, digalakkan. Saya saban kali mengingatkan boleh untuk keluar rumah. Anda keluarlah rumah. Pergi beriadah, ambil angin, sangat penting untuk kesihatan fizikal dan mental. Tapi kalaulah terlalu ramai, kita pergilah ke tempat lain. Betul. Itu antara yang mungkin kita nampak dah ramai, okey jom kita balik kan, kita ambil masa tu tidak terlalu lama. Dalam 1 jam tu dah okey dah boleh balik. Okey. Dan hari ini kita akan kongsikan juga ini antara kejayaan, inspirasi yang kita boleh kongsikan pada anak Malaysia ini mewakili negara. Dalam, saya nak ambil step deh. Mewakili negara dalam bidang tarian sebenarnya. Ini sangat membanggakan kerana ada 15 buah negara turut serta dalam acara ini, tapi akhirnya mereka diangkat. Ini di Sabah. Kita akan kenalan dengan cikgu yang bertanggungjawab untuk membawa murid ini dan juga pemenang anugerah emas ini. Jadi kita nak perkenalan terlebih dahulu. Jom. Guru, umpama lilin yang akan menerangi masa depan. Apa jua perkara yang dilakukan adalah demi anak-anak murid tersayang. Muhammad Fazri Hassan, guru pendidikan khas dari Sekolah Kebangsaan GAS Sandakan Sabah ini, antara guru yang bertanggungjawab membawa anak muridnya untuk tampil berani bertanding kategori tarian di peringkat antarabangsa. Ayla Marina binti Mahathir Kecil-kecil Cili Padi menyertai World Championship of Folklore 2021 pada Ogos lalu. Ayla Marina Mahathir, 10 tahun, berjaya merangkul anugerah emas Laureate 1 dan anugerah pilihan penonton dalam kategori Folklore Dancer Solo. Dia mempersembahkan tarian igal-igal yang cukup popular dalam kalangan masyarakat Bajau di Sabah. Pertandingan yang diadakan secara atas talian ini melibatkan 15 buah negara, antaranya Thailand, Croatia, Uzbekistan dan Filipina. Ini lebih kurang macam tu lah. Itu. Saya tak tahu, saya minta maaf kalau rakan saya ni dia tak berapa pandai gerak-geri tarian igal ni macam igawan ngeri. Betul. Tapi itulah tujuannya untuk kita bawakan pemenang ni. Kita bawakan cikgu dan juga pemenangnya. Kita bersama dengan Cikgu Fazri Hassan dan juga Ayla Marina Mahathir. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi kalian. Waalaikumsalam. Selamat pagi Anif dan Fariha. Cikgu, tadi tu betul ke tak tu? Igawan ngeri tu cikgu. Tu bukan igal-igal tu. Ada tak sikit je Cikgu Fazri? Apa dia? Ada sikit tak saya punya gerakan tadi tu? Boleh pergi jauh tu. Boleh pergi jauh. Jauh daripada pertandingan. Jauh pergi. Baik. Okey, kita nak ucapkan tahniah juga kepada cikgu dan juga Ayla atas kemenangan ini, atas pencapaian ini, juga membawa nama Malaysia. Mungkin kita mulakan dengan bagaimana sebenarnya sesi latihan, sesi pertandingan ini diadakan cikgu. Sebenarnya video ni kami sudah buat awal tahun tu sebelum sesi persekolahan bersemuka ditutup. Ketika tu kami sebenarnya perancangan awal untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh JPN Sabah. Kemudian pada bulan-bulan lalu saya nampak peluang untuk satu peluang untuk menghantar video tarian yang dianjurkan di Bulgaria. Jadi ketika itu saya usulkan kepada kepada penolong kanan co-curriculum sekolah saya Puan Hasna Piut, kemudiannya dipersetujui oleh guru besar sekolah saya Kamalul Arifin. Jadi maka lebihnya seperti yang kita nampaklah, the rest is history kata orang. Ayla ni memang anak didik cikgu lah kan? Ayla ni adalah, walaupun saya ni guru pendidikan khas, Ayla ni murid aliran perdana dan memang sangat berbakat lah. Dia dia masuk tahun 4 ni dia sendiri yang offer, cikgu saya nak ikut pertandingan tarian. Jadi macam perkara tu memudahkan saya lah untuk urus Ayla punya bakat. Ayla,
Ya. Okey, comel pagi-pagi berapa jam berapa ni bersiap ni dengan make up dengan bajunya? Aila, okey nak tanya. Aila memang suka menari, ya? Okey, kenapa Aila nak tonjolkan tarian igal-igal ni dalam pertandingan? Itu budaya saya sendiri. Ya. Dah berapa lama praktis tu? Dari budak kecil lagi. Dari kecil lagi. Aila mungkin kena perlahankan volume TV di rumah tu dulu sebab kita sedang tayangkan pergerakan ini. Okey, Cikgu Fazri, Aila ni memang bakatnya semula jadi dah tahu pergerakan-pergerakan ni atau apa yang cikgu lakukan bersama-sama untuk latihan memantapkan lagi sehingga menang ni cikgu? Betul. Sebenarnya Aila ni dia sendiri yang berlatih di rumah. Jadi saya tinggal ada atuk dan nenek Aila sendiri yang tolong semua. Saya tinggal berurusan dengan atuk dan nenek Aila lah. Kemudian bila sesi rakaman tu kami buat cubaan 2-3 kali lah sebelum kami rakam persembahan yang sebenar untuk dihantar ke pertandingan tu. Okay, cikgu-cikgu ini antara usaha jugalah kan, maknanya guru, murid itu sendiri, semangat murid itu sendiri dan juga ibu bapa, maknanya komunikasi antara kalian kan untuk membawa benda ini ke tengah dan di ke mata dunia lah sebenarnya. Betul, ya. Tapi cikgu Fazri ni pun sebenarnya handal juga. Hebat. Baiknya sebelum ni pernah tular juga kisahnya bagaimana untuk mendekati anak istimewa ni kan. Betul, selalu berkongsi juga berkaitan dengan anak istimewa. Ada juga kisah-kisah yang dibawakan. Dan juga kalau di Twitternya, di media sosialnya memang selalu membawakan aktiviti yang berbeza dan diajar kepada cikgu-cikgu lain. Kabarnya ada buat satu aplikasi ke buku cikgu? Saya terlupa pula. Ya betul, saya ada buat satu apps untuk apps tu dia untuk mengajar murid berkeperluan khas masalah pembelajaran, kemahiran asas membaca. Ya, hebat. Okey, Aila. Ni uncle nak cakap sikit. Aila mungkin boleh tunjukkan kepada kami, kalau tadi saya buat mungkin tak berapa kena lah kan sebab tak ada pendedahan yang betul. Apa asasnya Aila untuk buat igal-igal ni? Kalau boleh tunjukkan sikit depan kamera ni. Wah, dia terus buat ni. Okey, igal-igal ni apa yang pentingnya Aila? Tangan ke, badan ke? Okey. Oi. Lagu background macam mana? Cikgu mungkin boleh berikan sedikit penerangan cikgu tentang gerakan ini? Igal-igal ni sebenarnya dia banyak melibatkan pergerakan jari, tangan. Biasanya pergerakan jari itulah pergerakan jari tu dan pergerakan bahu itu sangat penting. Okey. Bahu keras. Macam nak lembutkan jari Aila? Jari tu wajib lentik lah tu. Jari tu wajib lentik. Oh, lentik Oh. Aila macam nak lembutkan bahu ni? Keras lah. Macam mana? Mana satu tu? Okey. Aila, lepas ni nak buat apa lagi? Sebab ini kan tadi Aila kata ini adalah budaya dari kecil pun, dari nenek, mak semua dah menari kan. Lepas ni, apa lagi Aila nak rakamkan? Tarian apa lagi? Tarian budaya kita lah. Macam berjoget. Okey, maksudnya cita-cita Aila satu hari nanti ingin mengembangkan bakat lagi? Budaya. Okey, tak apa pemalu rupanya. Terima kasih Ibu Aila di belakang itu. Kerana membantu kami juga cikgu. Cikgu mungkin yang terakhirnya untuk berikan sedikit harapan kepada bukan sahaja pendidikan khas tapi adat budaya ini dilampirkan kepada anak-anak murid kita juga kan untuk masa depan ni cikgu. Untuk dari saya harap semoga kita dapat memperkenalkan lagi lah, ada peluang dan ruang untuk memperkenalkan lagi budaya tempatan kita ke luar negara, sebab saya pun tak sangka bila bawa video Aila ni mendapat pengikirapan antara bangsa kan, walaupun bagi kita macam nampak
peringkat selalu kita pandang, tapi sebenarnya budaya kita ni memang suatu yang berharga di peringkat antarabangsa. Baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Fazri dan juga Aila Marina Mahathir bersama kami pagi ini. Ya. Dan sekali lagi tahu, teruskan buat. Ini adalah perjuangan Aila juga. Nak teruskan kan apa sebagai menyambung legasi sebenarnya budaya di Sabah. Betul. Jumpa lagi nanti ya. Selamat hari selamat bulan kebangsaan daripada kami di MSI. Baik Cikgu. Ya. Okey. Salam. Okey Aila. Ujung-ujung baru apa. Kita akan teruskan pengisaan Malaysia. Tadi kita tahu macam mana itu antara inspirasi juga kan bagaimana cikgu, anak murid dan keluarga sendiri untuk mengetengahkan apa yang harus dipromosikan ke luar kan, negara luar ni. Dan sekejap lepas ni kita ada saya rasa nak minum susu kambing lah. Minum susu kambing. Suka susu kambing. Suka. Baik. Kita bawakan selepas ini berkenaan dengan las susu kambing. Lepas tu kita berehatlah kan. Okey. Jom kita tengok dulu las susu kambing. Pemakanan harian kita ni banyak yang bergoreng, berempah, terlampau pedas dan terlampau manis. Dah lama kelamaan dia akan menjejaskan kesihatan penghadaman kita. Mulalah rasa tak selesa perut, rasa berangin, rasa sebu. Dan macam mana kita nak pastikan kesihatan penghadaman kita sentiasa lancar dan selesa? Hai, saya Yati, saya adalah pengasas bersama bagi syarikat Las Susu Kambing. Di hadapan saya inilah adalah produk minuman yang akan membantu anda. Ramai yang dah kenal Las Susu Kambing ni sebab dia dah 6 tahun di pasaran. Anda nak tahu, dalam susu kambing terdapat 3 mineral alkali iaitu kalsium, magnesium dan potasium. Dia akan membantu menyutrakan asid yang menyebabkan perut anda tak selesa ni tadi. Dan gabungan susu kambing dan kurma akan membantu penghadaman anda lebih lawas dan lancar dan sesuai dijadikan sarapan sihat. Ramai orang risau, takutlah susu kambing ni rasa hamis kan? Las memang diciptakan untuk orang yang tak suka rasa hamis kambing sebab susu Las rasanya lembut-lembut, teksturnya light dan sangat sedap. Malah kita ada 5 perisa. Susu kambing asli, susu kambing kurma, susu kambing coklat kurma, susu kambing strawberry kurma dan juga kopi susu kambing kurma. Dan semuanya berasaskan susu kambing. Saya nak kongsikan tips untuk anda yang nak merawat penghadaman dengan susu kambing. Anda boleh gabungkanlah susu kambing dengan makanan yang berserat seperti roti berserat ataupun bijirin sarapan. Berita baik untuk penonton MHI hari ini, kami sedang on Super Saver Deal yang mana pembelian 3 kotak, pilih mana-mana perisa, anda akan dapat penjimatan sehingga RM15 dan tambahan susu percuma lagi. Jadi segera hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda dan siapa yang nak menjana income tambahan dan menjadi wakil sah syarikat Las Susu Kambing, kita juga ada peluang dropship tanpa modal dan tanpa standby stok. Jadi anda juga boleh hubungi talian tertera bagi tahu saya nak jadi dropship Las dan segera dapatkan Las Susu Kambing sebagai sarapan sihat hari ini. Ya, itu adalah susu kambing dan selepas ni kita ada satu lagi perkongsian yang sangat menarik akan kami bawakan. Bagaimana kita nak menyampaikan mesej kemerdekaan ini melalui iklan. Ya, dan akan terus ingat diingatan, tapi kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Baik, selepas ini. Iklan yang saya masih ingat adalah tajuk dia Raikan Malaysia Kita. Video ini dia menunjukkan pemufakatan yang wujud di Malaysia dan ia juga mengingatkan bahawa saya seorang anak Malaysia. Iklan merdeka yang kekal dalam ingatan saya sampai hari ini adalah iklan Tan Hong Ming dan Umi Kazrina. Kita boleh lihat cinta dan perpaduan antara pelbagai kaum di negara kita telah pun dipupuk sejak kita kecil lagi. Pada tahun 2017, iaitu Piala Taman Thomas, semangat kesukanan kanak-kanak berbagai kaum dan mereka tidak mudah putus asa melawan dengan Rashid Siddiq dan Fukuk Kiong dan akhirnya mereka berjaya. Iklan yang paling saya ingat ialah cerita pasal budak-budak sekolah yang budak kecil yang comel tu. Iklan ni touch my heart sebab dia menceritakan how nice it is to be loving, to be able to talk to your friends pasal dia punya feeling tanpa rasa ada perbezaan warna kulit. Saya setuju dengan cikgu. Bagaimana perpaduan, mesej perpaduan itu disampaikan melalui iklan. Sebab kita tahu kalau perpaduan ni kadang-kadang kita boleh sampaikan mesej tu melalui puisi, lagu kan. Betul. Dan dia hanya mungkin dengan sekecil-kecil mesej untuk membeli sebiji bola kan. Kumpul duit dengan kawan-kawan untuk main bola petang-petang je. Ada satu iklan tu.
Lepas tu Datuk Sos Chin An datang, dia hadiahkan bola tersebut untuk pemain bola. Jadi itulah keunikan negara kita dengan kepelbagaian kaum dan mesej yang dibawakan. Dan iklan ni akan kita rungkaikan dalam perbincangan kali ini untuk kita beritahulah kenapa ada mesej begitu, pentingnya mesej begitu di kala bulan kemerdekaan ini terutamanya kan. Baik. Okay. Kita hari ini kita berbangga sebab kita dapat menjemput secara maya lah dua individu. Seorangnya merupakan pensyarah kanan Fakulti Komunikasi Pengajian Media UiTM Shah Alam. Kepakarannya berkenaan dengan periklanan. Okey. Kita Dr. Syifa Faizal, kita kenalkan Dr. Syifa Faizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanif, Doktor sihat ya? Selamat pagi doktor ya. Alhamdulillah. Ya. Okey, seorang lagi yang di atas tu kalaulah berapa belas tahun lepas? 15? Kalau umur 14. Umur dia 7 tahun mesti kan. Daripada 7 tahun. 14 tahun yang lepas memang dia ni menjadi fenomenal lah. Sekarang ni pun fenomenal lagi tapi yang luar biasa. Nampak tak? Kita kenalkan Umi Kazrina Skrudin. Salah seorang yang digilai lah kan. Oleh Tan Hong Ming. Crash dalam diam. Ya. Selamat pagi Umi. Selamat pagi. Okey, kita bercakap berkenaan dengan mesej kemerdekaan yang ingin disampaikan melalui iklan ini. Petronas ni pada tahun 2007. Ya. Kan? Dia temu bual secara langsung yang macam kita nampak santai tapi jawapannya kita pun tak sangka bahawa kanak-kanak kan jujur. Betul. Itulah jawapan jujur yang sebenarnya menyentuh perasaan kita. Ya. Dr. Syifa, bila Dr. Syifa melihat iklan ini, bagaimana melihat macam wow, tak sangkanya mesej yang disampaikan oleh kanak-kanak ini dapat menyentuh seluruh rakyat Malaysia. Ya, saya perasan juga kan tadi one of the tadi participant cakap kan kata dia yang menyentuh jiwa dia iklan ni kan. Jadi memang kita tak dapat nafikan lah iklan tu sampai sekarang pun ramai yang masih ingat walaupun dah 14 tahun berlalu kan. Saya sendiri pun masih ingat dan bila saya bercakap dengan student saya pun still ingat lagi iklan tu. Walaupun mungkin pada waktu tu diorang tak dilahirkan lagi. Jadi apa yang penting pasal iklan ni ialah elemen yang boleh menyuntik perasaan kita, mengusik jiwa kita. Jadi elemen emosi tu sebenarnya dalam iklan adalah sangat penting sebab elemen emosi ni something yang boleh dia mengusik jiwa. Bila dia mengusik jiwa kita, ni according to research lah, perkara yang mengusik jiwa kita adalah perkara yang akan kita ingat sampai bila-bila. Tak kisahlah emosi tu, emosi kasih sayang, emosi yang kelakar, kadang-kadang kan happiness, even emosi kesedihan. Dia akan buat kita ingat perkara tu sampai bila-bila. Jadi emosi lah sangat penting lah dan juga selain daripada tu elemen watak-watak jalan cerita iklan tersebut. Macam kita tengok iklan Tan Hong Ming in Love ni kan. Betul. Arwah Yasmin Ahmad lah yang buat iklan ni. Garapan yang sangat istimewa, sangat dekat macam yang doktor cakapkan tadi. Okey, Umi, kita sedang paparkan ini, awak bersama dengan Tan Hong Ming ni. Okey, mungkin kalau boleh diberitahu semula ketika pembikinan iklan ini. Bagaimana sebenarnya Umi? Masa tu Umi 7 tahun, 2007 lah. Iklan ni spontan, tak ada skrip, tak ada apa. Tahu-tahu je Tan Hong Ming tak ada dalam kelas. Okey. Lepas tu dia panggil Umi dekat pintu belakang. Okey. Pintu belakang kelas. So dia panggil Umi dan tiba-tiba kat depan Umi ada kamera besar, ada mic besar. Masa tu kita kecil kan. Lepas tu bila Dani kan orang tanya soalan jadi mestilah budak kan. So mestilah kita jawab pun daripada hati kan macam tu. So apa yang kita rasa itulah yang kita Benar Bet, bolehkah kita mainkan sedikit klip? Kita dengarkan sedikit jawapan jujur Tan Hong Ming dan juga Umi ni. Sebab ini betul-betul diajak keluar dan terus bercerita ni. Kita ingatkan mungkin kita rasa macam ni mesti macam dah plan okey lepas ni kan. Tapi mungkin kadang-kadang kan jawapan dia sangat jujur. Betul. Tak kira lah bagaimana kita dah plan atau tidak kan. Tapi ini rupanya memang kan? spontan. Okey, kita dengarkan sedikit. She was wearing, she ties a ponytail. She's pretty. What do you wish you could say to her? Do you want to come on a date? To a romantic dinner. And does she know you like her? No, I keep it a secret. Why? I don't want the whole world to know. Why not? Because everybody will laugh at me. What? Why should they laugh at you? Huh? Why should they laugh at you?
She doesn't like it. Umi sampai hati awak. Who's your best friend? Tapi Umi memang kawan baik dengan Tan Ho Ming. Do you like him? Betul, memang kawan baik dulu. Ya. Duduk dekat dalam kelas tu duduk sebelah-sebelah ke? Dalam kelas duduk sebelah-sebelah. Ya. Memang dia seorang-seorangnya kawan lelaki. Ya. Okey, doktor, kita nak membawa sedikit kepada perkongsian dari sudut akademiknya. Melihat kepada elemen-elemen yang dibawakan dalam iklan sebegini yang kita ingat sampai 14 tahun ini tanpa dirancang, adakah semua ini ada dalam manual pembelajaran atau ianya memang ilham yang datang untuk membawakan mengikut situasi semasa, doktor? Sebenarnya kan bila kita kata iklan, sebenarnya memang ada, in a way tu ada formula dia lah. Ada formula dia untuk kita hasilkan iklan yang betul-betul boleh menyentuh perasaan dan berjaya. Sebab bila kita buat iklan, kita kena fikir brand yang kita nak represent tu, dan juga kita nak jual kan image ataupun produk. Jadi kita kena ada certain formula lah untuk buat. Contohnya macam penggunaan emosi adalah satu perkara yang memang sangat, orang kata, penting sekarang. Sebab kalau kita semata-mata nak jual produk ataupun brand dengan orang kata hard sell, semata-mata bagi tahu apa, kebaikan produk ni, belilah produk ni boleh bagi macam ni. Sekarang ni dah tak boleh dah macam cara tu. Kita kena gunakan elemen emosi. Jadi bila kita campurkan, garapkan kedua-duanya sekali, emosi dan juga the selling point tu, orang akan lebih dapat terima. Dan ialah selain daripada tu ialah elemen karakter, jalan cerita, elemen music kan, semua ni adalah sebahagian daripada orang kata formula yang kita boleh fikirkan bila kita fikirkan idea. Memang inspirasi tu datang, tapi pada masa sama inspirasi tu kena digilap so that dia menepati certain formula, so that dia boleh sesuai dengan masyarakat. Macam sekarang ni kita tengok iklan Merdeka kan, dia pasal perpaduan. Jadi perpaduan bila kita nak sampaikan mesej kasih sayang, especially kasih sayang kepada negara, dia melibatkan kita semua, rakyat Malaysia. Jadi I think at that time kan, during tahun 2007, masih ramai lagi kita tengok kita hidup, belajar di sekolah rendah sama-sama, orang Melayu, Cina dan India, pelbagai kaum sama-sama. Saya sendiri dulu masa kecil duduk sebelah budak lelaki Cina lah. Saya boleh relate dengan Umi. Sama juga ni. Ada kelas juga. Dia jadi best friend saya. Sampai sekarang pun dia masih best friend saya. Umi masih best friend lagi ke dengan Tan Ho Ming? Macam saya boleh relate iklan tu. Umi dah tak keep in touch? Tak, sebabnya Umi pindah sekolah, jadi kita dah lost contact lah macam tu. Tapi kita still macam tahu perkembangan each other through Instagram macam tu. Okey, baik. Umi, mungkin daripada awak sendirilah dengan adanya iklan sebegitu yang masih diingati sampai sekarang, membawa mesej keluarga Malaysia sekarang kan di bulan kebangsaan ini, adakah ianya adalah satu gambaran kehidupan bagaimana Malaysia ni, mungkin Umi boleh kongsikan juga? Macam kita kan sekarang dekat Malaysia, daripada dulu pun kita berbilang kaum kan, ada Cina, Melayu, India. Jadi antara mesej dalam iklan tu tersendiri pun menunjukkan yang skin colour doesn't matter. Tak kisahlah, darah pun tetap sama macam tu. Jadinya harapnya kita semua dapat kekalkanlah keamanan negara kita. Betul. Sebenarnya tanggungjawab rakyat Malaysia sekarang ni untuk mempertahankan apa yang dah sedia ada sebelum ni. Kan? Terima kasih banyak-banyak Dr. Syifa dan juga Umi. Terima kasih banyak-banyak tau. Doktor kalau buat kelas beritahulah nak masuk lah. Minat lah. Umi, terima kasih banyak juga. Selamat bertugas kedua-duanya. Selamat menyambut Hari Malaysia juga yang akan datang. Selamat Hari Malaysia. 16 September nanti. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Betul lah kan? Sebab iklan ni satunya mencabar adalah macam mana durasi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok macam mana di-extendkan ke dalam YouTube. Betul. Untuk mesej itu sampai. Kadang-kadang versi TV tu dia pendek-pendek tak sampai kan. Dia akan cakap okey, saksikan di YouTube. Sebab itu sebenarnya jalan cerita tu yang menyentuh hati, emosi tu. Betul. Baik. Hebat. Okey, itulah kekuatannya. Okey, kita nak berteriak seketika. Selepas ini, seperti biasa kita juga akan kongsikan bagaimana yang hangat di meja medsos nanti. Semasa lepas ini nanti ada banyak juga kisah tular yang membawa inspirasi juga kepada kita. Ke mana?
Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Yap. Hari ini kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Ini satu perkongsian gaya hidup sensory play ni, Fariha. Untuk anak-anak kita semuanya. Kan, anak kita ni dah lama duduk kat rumah. Apa kata kita bawakan satu permainan untuk inilah rangsangan sentuhan kan. Kadang-kadang dulu kita tak ada benda-benda yang permainan yang ada macam tu. Betul, kita main pasir je, main je, letak pasir semua kat atas kepala. Betul lah memang campak-campak semua, tapi sekarang ni ada buat sendiri kan. Ini diperlukan dan sangat penting juga untuk perkembangan anak-anak, dan kita nak saksikan bingkisan berkaitan dengan sensory play ini. Bermain dapat membantu membina fungsi badan anak kecil. Selain meningkatkan kemahiran sosial dan komunikasi, aktiviti sensory play bukan sahaja menjimatkan wang ringgit, malah dapat meluangkan masa bersama-sama seisi keluarga. Saya seorang guru di sebuah tadika swasta. Sensory play itu adalah satu aktiviti yang boleh merangsang perkembangan anak-anak. Perkembangan dari segi motor halus, motor kasar, perkembangan deria, bahasa dan juga kognitif. Hanya memerlukan pewarna makanan, tepung jagung dan air sebagai bahan utama. Campuran ketiga-tiga bahan ini menghasilkan Black yang dapat membantu merangsang deria dan sensori anak pada permukaan yang disentuh. Black merupakan sejenis cairan atau jeli yang kelihatan cair tetapi menjadi likat apabila disentuh. Ia dikenali sebagai cecair Newtonian. Sensory skill ni penting kerana ia dapat membantu perkembangan, meningkatkan lagi perkembangan anak-anak macam sebelum anak menulis, sebelum menggunting, dan juga bagi anak exposure untuk tidak rasa takut dengan keadaan sekeliling. Permainan sensory rice, pewarna makanan, beras dan beg ziplock. Masukkan beras ke dalam beg ziplock. Seterusnya, masukkan sedikit pewarna makanan. Tutup dan goncang. Beras ni tekstur dia keras. So bila anak pegang, dia dapat merangsang perkembangan dari sentuhan anak-anak. Setiap sensory play dia ada tekstur tau. So bila nak pegang tekstur tu, dia merasa. Dalam masa yang sama, bila dia merasa, dia belajar. Bila dia belajar, dia akan macam, macam ni rasanya. Macam tu. So at the same time, dia akan mencuba lagi untuk explore apa lagi boleh buat dengan sensory play tu. Sekarang kita nak buat edible mud, iaitu lumpur olok-olok. Yang kita perlukan serbuk koko, tepung gandum dan juga air. Campurkan ketiga-tiga bahan ke dalam bekas dan gaul sehingga sebati. Lumpur tiruan ini dikenali sebagai messy play yang membantu anak untuk mahir menggunakan deria badan. So, tidak memerlukan kelengkapan ataupun permainan yang mahal untuk merangsang motor skill anak-anak. Cukup menggunakan bahan di dapur rumah anda sahaja, anda boleh mencuba permainan yang menyeronokkan ini. Okay, Kak, boleh saya cuba? Alright. Wow, okey, saya pun memang sedang mempraktikkan kepada anak saya di rumah. Jadi dia pun ada satu kawasan dia untuk letak, dan tapi itulah kita sebagai ibu bapa ni 2-3 kali kerja lah. Tapi untuk kelangsungan dan juga kebiasaan dia, kita kena bersama-sama lah. Yalah kan, betul-betul. Tak apalah. Tapi saya cakap je bukan saya pun, biasanya orang rumah lah. Okey, itulah dia. Kalau boleh bersama-sama lah dengan anak-anak. Okey, ini boleh cakap pasal dengan anak-anak ni. Kan, kadang-kadang kita ibu bapa ni kena pandai juga. Dia bukan waktu kecil dia kita nak bergurau tau. Okey. Tapi waktu besar pun kadang-kadang kita kena bergurau juga dengan anak-anak kita. Kadang-kadang benda tu ada sebahagian tu bila dah besar lain kan, rasa macam awkward, rasa macam pelik sikit. Ada jurang tu kan. Ada jurang tu yang tak nak tu. Okey, jadi kita saksikan dulu ini antara ibu dan anak. Okey. Bagaimana macam ibu tu menyakat-nyakat anak lah. Oh, okey. Atau kita yang menyakap mak kan. Okay, ni dia. Nak beli apa? Tengok tu. Dia buat. Ya Allah, duit. Ini sebenarnya kisahnya anak ni. Okay. Dia kan buat apa?
surprise kan. Okey. Kadang-kadang dalam kotak tu letak kacang, tak Oh, yang coklat dan macam-macam tu sebagainya lah. tu. Okey. Tapi si ibu datang, masuk bilik, bawa RM3, kita pau kacang dia. Okey, saya ada satu soalan sebenarnya, tapi kita nak perkenalkan dulu kedua-duanya yang dapat bersama kita pada pagi ini, iaitu Puan Siti Azlina Muhammad Jainun dan ibunya Cik Junaidah. Cik Rashid. Tak sabar saya nak tanya soalan ni. Kedua-duanya bersama kita secara dalam talian. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jawab pun senada Oh, betul-betul. Ini memang keluarga ni. Okey, Puan, saya nak tanyalah. Sebelum kita ke soalan seterusnya berkaitan dengan ni. Okey, masuk bilik tu ada scan MySejahtera tak? Tak ada. Masuk kedai tu Puan kena scan ambil suhu. Baik, ini video kalian yang tular kan. Sebenarnya masa tu mungkin kita nak tanya anak lah sebab tiba-tiba macam mana sempat rakam tu Azlina. Mak keluar, mak masuk bilik tu nak beli kacang. Dia macam ni sebenarnya. Apa ni, mak saya, dia sebelum tu kakak saya masuk bilik. Ambil kacang. Lepas tu mak saya pula masuk. Saya pun macam terfikir satu idea nak rakam video. Saya cakap lah kat mak saya, mak boleh keluar tak kita nak record video sekejap. Lepas tu mak saya siap-siap lah pakai tudung, siap-siap bawa duit sekali. Tu saya kerja. Oh, ini idea spontan dari maknya jugalah. Puan, Puan Cik Junaidah kita, mungkin boleh kongsikan kenapa menyakat anak sebegitu Puan? Saja je. Itu pertama, itu memang selalu ambil kacang bayar ke? Itu buat pertama kalinya daripada 5 kali ambil? Saja-saja je ambil duit. Kebetulan je. Ini sebagai tanda sokongan untuk perniagaan anak jugalah ya dalam masa yang sama tu. Mungkin boleh kongsikan juga apa yang dilakukan oleh awak ni, Azlina? Macam mana tu? Azlina buat apa? Perniagaan apa? Saya buat surprise delivery. Saya buat ni tak adalah lama sangat, tak adalah cepat sangat, dalam masa 2 tahun. Tapi sebelum tu saya hanya buat part time. Sekarang sudah habis praktikal, saya full time business lah. Baru ada masa. Di kawasan mana ni Azlina? Di kawasan Jerantut, Kejengka, Pahang. Oh, belah-belah Jerantut. Okey, baik. Kita doakan yang terbaik ya. Hanif, nak kacang mana belakang tu? Saya nak yang cashew tu, cashew. Cashew. Ada? Boleh ke? Ada ke? Boleh ke? Apa? Okey, nanti kita QR Pay lah. Aduh, penerbit. Aduh, dia suruh bayar pula. Kita nak minta sikit kacang tu. Kot-kotlah Cik Junaidah kita nak belanja. Boleh ambil lah. Okey. Kita doakanlah moga-moganya murah rezeki kan. Terima kasih juga Ibu Cik Junaidah, Cik Rashid. Okey, terima kasih kedua-duanya. Okey, sekarang kita nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan apa yang menarik di meja Medsos. Okey, ini berkaitan dengan bantuan BKC yang akan dikreditkan pada hari ini. 6 September. Pastinya ini antara yang dinantikan lah, bantuan khas COVID-19 ini kan. Jadi 10 juta penerima akan menerima bantuan katanya lebih daripada 3.1 bilion ringgit nanti akan diberikan kepada B40, M40 dan bujang yang berkelayakan. Ya, betul. Pastinya akan ada berperingkat juga. Jadi sama-sama kita menantikan dan juga kita gunakan sebaiknya nanti. Okey, kita berteriak seketika. Selepas ni ada lagi perkongsian berkaitan dengan lagu tadi. Bang Face. Teng 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 teng. Ni kita punya. Yap. Selepas ni. Satu bulan 8 57. Perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku, gemilang baru. Satu suara laungkan merdeka. Bangkit semua demi negara. Jangan lemah, bangunlah, buat baru semula.
Hari ini kita punya Saya rasa ini sentuhan baru diberikan dengan nafas baru yang sangat bertenaga. Betul, sangat energetik dan juga adalah sesuai lah dengan sekarang ni kan, zaman sekarang ni kan. Dan kita tengok rangkuman muzik video ni juga, kita nak tengok pun semangat ni kan. Lagu dia macam, kita sebelum ni pun memang kita punya ni, dia punya, kita tengok dia punya video klip dan sebagainya semangat kan. Tapi ini bila dia beri suntikan yang, kita akan tak tahu juga macam mana Bang Fiz memberikan nafas baru ini kepada lagu ini kan. Sebenarnya dengan apatah lagi kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi dah bersedia kalian? Sudah. Kita nak bersama dengan Sam dan juga Pak An. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat Khabar? pagi. Sihat tak? Alhamdulillah, sihat. Tadi telah dipaparkan video klip kalian. Yang ini yang barulah kan. Sebab tadi kita cakap energetik, bertenaga. Jadi apa yang menyebabkan kalian mengubah sedikit aura tu, sentuhan aura tu? Aura pula. Bukan aura. Mungkin sebab keadaan pandemik kita kan. Dan kita merdeka secara yang lebih santai sedikit lah. Manakala kita tak boleh celebrate sangat kan. Jadi bila kita orang kat rumah, kita orang, Pak An yang bagi idea. Pak An cakap macam, jom kita buat merdeka a new version. So itulah hasil dia. Pak An, ini idea awak. Sam cakap arrangement semua siapa punya buah tangan ni Pak An? Bukan Pak An. Sebabnya kan pandemik ni kan macam menyepi kejap kita orang kan. So timbul idea, apa kata kita buat something untuk merdeka, kita refreshkan dia, bagi vibe baru untuk tahun ni lah. Biasa kita bagi tahu saya kata okey, mari kita buat. Salahnya dan Alhamdulillah fans pun boleh menerima santaian tersebut. Alhamdulillah. Kalau bagi kalian sendirilah kan, pasti semua rasa terkesan. Tapi kalian sendiri yang membawakan lagu ni kan, sebelum ni dengan membabitan ramai rakyat Malaysia sendiri kan. Tapi ini hanya buat di bilik masing-masing. Tapi tapi nak menghidupkan semangat itu di kalangan generasi muda tu sebenarnya, bagaimana peranan Bang Fiz sendiri? Peranan Bang Fiz, kita orang ialah melalui muzik lah kan. Kita punya main source. Selain itu kita punya social media lah, apa yang kita mampu sebarkan dan kita share benda yang baik. Kita share patriotism itu, kita buat lagu, kita akan keluar merchandise juga untuk kita punya Malaysia punya baju. Nice. So akan keluar very very soon. Selain itu kita orang memang kat rumah buat lagu je. Tunggu industri buka. Standby je. Standby je untuk keluar kan. Okey, betul, standby peluru. Okey, bagi Bang Fiz, Pak An lah saya nak tanyakan soalan ni. Ini tahun kedua kita bersama dengan pandemik ini, nanti akan bertukar menjadi endemik. Bagaimana anda melihat kepada perubahan 2 tahun ini dalam industri buat Bang Fiz dan juga buat peminat-peminat yang rapat bersama dengan kalian? Actually pandemik ni dia bagi perubahan besar pada kita orang juga. Tak pernah kita hadapi benda macam ni kan. Harap after struggle yang kita lalu selama 2 tahun ni akan menghasilkan satu benda yang lebih kreatif daripada tahun lepas, daripada sebelum ni. Amin. Selain daripada lagu kita punya ni, ada tak lagi lagu patriotik yang kalian akan hasilkan? Sebab korang, you all dah ada vibes tu kan. Dengan generasi muda memang Bang Fiz dan sebagainya. Mungkin kelebihan tu anda boleh menarik lebih banyak lagi. Faham, kita orang akan teruskan buat lagu yang berunsurkan revolusi dan semangat diri. Sebab kita orang, Bang Fiz daripada dulu kita orang mulakan hidup pun macam tu, daripada susah. And then Allah bagi Bang Fiz, and then we learn the hard way lah orang cakap. So lagu kita orang akan sentiasa the same as long as Bang Fiz masih sama. Okey, kita tengok muzik video tadi, bagaimana sesi pembikinannya? Sukar tak dengan norma baru ni, dengan cara baru ni? Agak mencabar sebab kita tak nak buat macam ni. So tiba-tiba datang semua buat sendiri dan Alhamdulillah okey juga, tak masalah. Kita dah start adapt dengan cara baru, norma baru. Siapa edit ni? Semua ada studio sendiri kat rumah. Okey. Siapa edit? So senanglah kan. Siapa yang edit? Siapa yang edit? Ada geng-geng Faris yang edit. So kita bagi footage kat dia edit lah. Faris dia lah manager kita orang ya. Geng-geng kita buat. Siapa yang paling lambat hantar footage tu? Pak An. Okey. Mungkin kalian boleh berikan sedikitlah kata-kata kepada peminat-peminat kalian kan. Sebab lama ni tak bersama dengan Bang Fiz selama 2 tahun ni, hanya tengok dekat bilik kan, tengok di sosial media. Kepada peminat Bang Fiz,
jangan ingat kami menyepi. Ini hanyalah orang cakap rehat sementara kan. Banyak lagu yang kita orang tengah tulis dan banyak plan kita dah ada. InsyaAllah bila industri dah buka, kita orang akan update korang. Jadi jangan putus harapan. Kita masih boleh merdeka dan kita masih boleh berkarya. Betul. Sam, sedikit harapan untuk industri kreatif ni, Sam? Harapan Sam, apabila anda sudah berehat 2 tahun, haruslah anda mengeluarkan produk yang lebih jauh better kualitinya, ya. Sebab korang semua dah duduk rumah, korang semua dah praktis, korang semua tengah buat lagu yang terbaik. Saya tahu mesti macam Bang Fiz juga, kita orang pun try buat yang terbaik untuk kita release akan datang ni kan. So make sure kita colour Malaysia ini dengan lagu-lagu yang menarik. Wow, maksudnya Bang Fiz pun ada sesuatu yang menarik lah nanti, ya? InsyaAllah. Pak Ai? Benar, itu yang saya cakap tadi. After kita hadapi pandemik 2 tahun ni, InsyaAllah kita akan lebih kreatif untuk maju ke hadapan. So, semua pemuzik dan pekarya, teruskan berkarya. Jangan kalah, okay? InsyaAllah ada harapan. Okay, sama juga buat kalian, Bang Fiz, jangan kalah, okay? Kita nantikan nanti buah tangan daripada Bang Fiz. InsyaAllah. Terima kasih, semoga berjaya. Sembuh nanti insyaAllah. Okey, terima kasih Sam dan juga Pak Ain dan Bang Fiz. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia. Penghujung dah sekarang ni. Kita nak warakan sedikit berkenaan dengan Janji Happy Campaign. Nantikan kemunculan Datuk Roshamno, Alif Sata, Naim Daniel, Amira Rosli, Zarif Zafri dan ramai lagi sebenarnya pada 9 September ni. Hanif, di TV9. Betul, dengannya banyak program-program menarik yang disediakan. Nak tahu apa, kena teruskan menonton TV9 dan jangan lupa ikuti ke semua platform media sosial TV9 @TV9 Malaysia untuk info dan update terkini. Baik, nanti atlet-atlet Paralimpik kita akan pulang ke tanah air. Betul. Semalam sesi penutup, Cik Khalid Hau tu bawa bendera dan hari ni dijangkakan pulang lah. Tapi lepas pulang, tempoh 14 hari perlu kuarantin dulu. Kuarantin dulu kan. Maknanya kalau nak buat temu bual apa, misalnya secara ni lah kan, media sosial dan sebagainya. Tapi apapun kita sangat banggalah. Betul. Okey, ini sekitar penutupan semalam. Okey, satu tema yang dibawa adalah berkenaan dengan kesaksamaan semalam lah. Kalau siapa yang saksikan bagaimana sebelum ni kita mungkin tidak berapa cakna dengan mereka dengan adanya kejohanan Temasya 4 tahun sekali ini. Itu yang dibawakan mesej dan lebih menarik, Malaysia antara kontijen yang diberikan perhatian kerana kehebatan pengikut di media sosialnya. Itu memang sekarang ni sejak Temasya Olimpik tersebutlah. Jabatan Netizen Malaysia. Betul lah, bukan hanya kerana bawa Rangers ataupun tidak lah, tapi sebab Latif Romli tu ingat tak satu gesture yang berlaku, atlet Greece tersebut menolong Latif sampai bersihkan badan apa semua kan. Itu mendapat perhatian daripada netizen Malaysia dan beliau sendiri ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab beri sokongan. Tak pernah gambar dia dapat likes beribu katanya. Itu saya kata sebenarnya rakyat Malaysia ni ada sudut kreatif yang dipaparkan. Maknanya kita pun tak nampak apa yang berlaku di sebelah itu, tapi mata yang memandang lebih dalam yang membawakan itu satu sudut berita juga sebenarnya dan kemanusiaan. Yang positif, yang baik-baik ni kita bawakan. Okay. Itu kita ucapkan tahniah juga pasukan Malaysia lah sebenarnya. Ini antara pencapaian yang terbaik kan. Terbaik dan sepatutnya lebih baik, tapi tak apa. 3 tahun lagi InsyaAllah kita akan lebih hebat lah dalam Temasya dua-dua Olimpik dan juga Paralimpik. Baik. Esok MHI akan membawakan topik apa? Ini berkaitan dengan fenomena kepala air Titi Hayun dan mungkin kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan apa puncanya berlaku fenomena tersebut. Baik, nanti MHI akan membawakan sedikit perkembangan berkenaan itu. Sama-sama kita doakan yang terbaik buat dunia kita. Dunia kita semakin sakit tetapi sama-sama kita doa apa yang terbaik untuk kita semua sebenarnya. Dan sekarang ni pun kerja-kerja pembersihan sukarelawan juga sedang berlaku dan ramai juga rakan-rakan saya yang pergi ke sana, tapi ada juga SOP yang perlu dipatuhi. Kita pun tak bolehlah pergi kat sana dengan sesuka hati. Jangan ada SOP dia, ada peraturan yang perlu kita ikut. Baik, jaga diri walaupun 2 vaksin boleh keluar dan sebagainya, tapi masih kekalkan jaga diri kalian dan juga kesihatan. Terima kasih kerana mulakan pagi anda bersama dengan MHI. Jadi esok kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku gemilang baru. Satu suara laungkan merdeka. Bangkit semua demi negara. Selamanya kita merdeka. Sayangi Malaysia.
Jangan lemah, bangunlah, buat baru semula. Percayalah hari ini kita punya